Assalamualaikum. Kita akan membincangkan tentang bahagian terakhir dalam topik immunity, iaitu berkaitan tentang primary immune response dan juga the secondary immune response. Okay, ini ada kaitan mengena dengan apa jadi bila kita dijangkiti oleh sesuatu jenis antigen. Okay, dan kita akan sakit mula-mula kan. Pasal apa? Okay, so katakanlah tengok graf ni. Okay, katakanlah bila kita mula dijangkiti oleh sesuatu antigen tertentu, katakanlah kita dijangkit pada hari 0, hari kosong, maksudnya kita mula dijangkiti terdedah dengan antigen tertentu, kita akan sakit mula-mula. Kenapa kita sakit? Pasal masa tu badan kita ambil masa sikit untuk nak menghasilkan antibody. Maka masa mula-mula tu antibody tak ada, kita akan sakit, dan mungkin beberapa hari selepas kita dijangkiti, antibody mula dihasilkan oleh sel-sel plasma. Okay. So bila antibody tu dihasilkan, kita dapati dia punya kepekatan antibody akan meningkat. Mungkin sekitar seminggu lebih kurang 10 to 14 days, penghasilan antibody akan mencapai tahap yang maksimum. Banyaklah maksudnya kat sini antibody ni banyak, dan kita mula pulih. Okay, kita mula untuk nak jadi sihat balik. Okay, dan bila kita dapati antibody tu dah banyak, badan kita pun akan rasa stable, rasa sihat balik, dan ini menunjukkan bahawa antigen banyak telah dimusnahkan lah. Okay, dan lepas tu antibody akan berkurang dalam badan kita. Lepas dah habis kan peperangan tu kan, antibody akan berkurang. Okay, dan dia akan menjadi sangat rendah lah, dia punya kepekatan dia. Tak banyak sangat dalam badan kita antibody yang tadi tu. Okay, katakanlah pada hari ke-28 kita terdedah lagi, kita dijangkiti lagi oleh antigen jenis yang sama tadi. Ni yang sama. So apa yang jadi sekarang ni adalah kita dapati antibody tu akan dihasilkan semula, tapi bezanya adalah dia akan dihasilkan dengan cepat. Okay, rapidly. Kalau tadi dia nak hasilkan antibody tu agak lambat, dan nak mencapai tahap maksimum pun lebih kurang 10 ke 14 hari. Lama kan? Yang ni bila dah terdedah dengan antigen yang sama pada kali kedua, okay, kita dapati penghasilan antibody akan berlaku dengan pantas. Bukan sahaja pantas, penghasilan antibody juga adalah lebih banyak daripada jangkitan kali pertama tadi. Okay, so kita dapati di sini yang ni tadi nak hasilkan antibody lambat. Okay, antibody yang dihasilkan pun taklah sebanyak dengan apa yang terjadi kali kedua di sini. Okay, so ini menggambarkan bahawa berlakunya primary immune response, okay, akibat pendedahan kepada antigen buat kali yang pertama, di mana kita dapati antibody dihasilkan agak lambat, antibody yang dihasilkan pun taklah banyak sangat sebenarnya. Okay, terbandingkan dengan yang ini pula, ini menunjukkan the secondary immune response yang berlaku apabila antigen yang sama menjangkiti untuk kali yang kedua, di mana kita dapati penghasilan antibody berlaku dengan lebih cepat, tak sampai 10 hari pun. Tengok, dia dah hasil dengan banyak dah, dan kepekatan antibody juga taklah sedikit macam ni, tapi lagi banyak. Graf ni menunjukkan bahawa antibody yang terhasil adalah lagi banyak. Okay, dan katakanlah dekat sini antibody dah banyak, antigen pun kita assume semuanya telah dimusnahkan. So kadang-kadang orang ni bila dia dijangkiti untuk kali yang kedua, dia mungkin tak sempat nak mengalami sakit. Okay, dia tak sedar pun dia dijangkiti, walaupun hakikatnya antigen ada, tapi dia tak sakit. Pasal apa? Pasal antibody bertindak cepat. Kenapa antibody bertindak cepat? Ni semua adalah tindakan memory B cell yang kita dah belajar sebelum ini, di mana memory B cell yang terhasil pada jangkitan kali pertama, dia akan simpan maklumat, dan dia akan tahu dah apa nak buat kalau antigen yang sama menjangkiti badan untuk kali yang kedua. Okay, so dengan tindakan memory B cell, maka berlakulah secondary immune response yang lebih hebat. Dan kalau antigen semua telah dimusnahkan, antibody akan berkurangan,
akan berkurangan, tapi dia akan remain dalam badan dalam kepekatan yang agak banyak. Okay, agak banyak. Maksudnya bila dah berlaku secondary immune response, antibody tu boleh dikatakan ada je dalam badan. Standby. Kod lah ada jangkitan kali ketiga dan sebagainya. Okay. So ini adalah primary immune response, ini adalah secondary immune response yang lebih hebat. Dengan adanya tindakan oleh memory B cell. Okay. Dan kalaulah pada hari ke-28 orang ini dijangkiti juga oleh satu lagi antigen, tapi antigen lain. Tadi antigen biru, ini antigen merah pula attack. Maka orang ini akan mengalami sakit, tapi bukan akibat antigen yang biru ni, tapi diakibatkan oleh antigen yang baru, di mana dia sakit pasal apa? Pasal lambat untuk nak menghasilkan antibody yang sesuai untuk attack antigen yang jenis baru ni. Di mana dia akan ambil masa sikit. Saya buat kali merah untuk menunjukkan bahawa ini adalah penghasilan antibody yang khusus untuk antibody jenis yang kedua. Dia akan lambat sikit. Maka apa yang berlaku dekat sini adalah ini adalah primary immune response. Kerana apa? Kerana ini merujuk kepada jangkitan kali pertama untuk antigen yang lain pula jenisnya. So kita akan dapati bahawa dia nak menghasilkan antibody pada kadar yang maksimum lambat sikit, dan antibody yang terbentuk pun taklah banyak. Pasal ni baru kali pertama. Kalaulah berlaku jangkitan kali kedua untuk antigen merah ni, maka nanti mungkin dia akan buat secondary immune response pula. Okay. Maka setakat ini dulu topik immunity kita untuk hari ini. Jumpa lagi di lain masa kalau ada rezeki. Assalamualaikum.